Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita nak sambung pembelajaran yang lepas. Tajuk hari ini adalah cerakin nombor. Okey, jadi cikgu akan terangkanlah nanti cerakin itu apa dan macam mana kita nak cerakinkan nombor. Okey, kita jangan buang masa, kita teruskan. Okey, apa itu cerakin nombor? Okey, perkataan cerakin itu sebenarnya nak menunjukkan macam mana kita akan ceraikan ataupun pisahkan digit. Digit ni angka lah. Okey, tapi uh, kita ceraikan ataupun kita nak pisahkan tu bukannya kita nak jauhkan nombor tu sahaja. Okey, nilai dia masih sama. Okey, nanti kita akan tengoklah beberapa contoh untuk kamu lebih faham. Okey, tapi sebelum kita nak masuk cerakin nombor, kamu mestilah faham dulu tentang yang kita belajar pada pembelajaran yang lepas. Okey, kalau kamu ingat lagi kita belajar tentang nilai tempat dan nilai digit. Kita kena faham dulu sebab nilai tempat dengan nilai digit ini kita akan gunakan semasa kita nak cerakin nombor. Jadi kita ulang kaji sikitlah. Nilai tempat hari itu apa? Rumah nombor yang kita akan tulis dalam perkataan dan nilai digit ni pula adalah nilai kepada nombor yang kita akan tuliskan dalam bentuk angka. Ini ulang kaji sahaja ya. Kalau kamu lupa ataupun mungkin masih kurang jelas tentang nilai tempat dan nilai digit, kamu boleh tengok channel YouTube cikgu, kamu scroll dan kamu cari balik video yang berkenaan dengan nilai tempat dan nilai digit. Okey, kita teruskan dengan tajuk cerakin nombor. Baik, dekat sini kita akan tengok macam mana kita nak cerakinkan ataupun apa bezanya kalau kita cerakinkan nombor mengikut nilai tempat dengan nilai digit. Okey, contoh kalau nombor yang diberikan adalah 24,195. Jadi nombor-nombor ni kita boleh cerakinkan mengikut dua jenis. Yang pertama nilai tempat, okey, yang kedua adalah nilai digit. Jadi kita nak tengok apa bezanya. Jadi pertama sekali kita cari dulu nilai tempat bagi nombor-nombor yang cikgu dah tunjukkan dekat skrin. Okey, jadi kita mulakanlah. Okey, SAR untuk 5, 10 untuk 9, 1 berada dalam rumah ratus, 4 nilai tempatnya ribu dan 2 nilai tempatnya puluh ribu. Okey, dan nilai digit hari tu kita dah belajar ya. Kita mula dengan SAR. Okey, 5, 9, okey, 90. Kalau kamu ingat lagi, nombor yang di belakang ni kita gantikan dengan kosong sahaja ataupun sifar. Kemudian 100, 4 akan jadi 4,000 dan 2 nilainya akan menjadi 20,000. Okey, kenapa cikgu letakkan nilai tempat dengan nilai digit ni? Okey, supaya kamu senang nak nampak apa bezanya kalau kita nak cerakinkan 24,195 ni mengikut nilai tempat dengan nilai digit. Jadi kita nak mula dengan nilai tempat dulu. Macam yang kita belajar sebelum ini, nilai tempat mestilah dalam perkataan. Okey, jadi bila kita nak cerakinkan nombor, kita akan tengok dulu untuk nilai tempat yang paling besar. Okey, kalau di sini nilai tempatnya 10,000 lah. Tapi janganlah tulis 10,000 sahaja. Bila kita cerakin ni kita kena ada nilai kepada digit itu tapi dalam bentuk nilai tempat. Okey, so kita akan ambil dengan nombor-nombor angka tu sekali. Okey, 20,000. Dekat sini yang ada nilai tempatnya. Okey, yang ini, angka ini kita salin sahaja. Digit ini kita salin sahaja. Okey, perkara yang paling penting dalam cerakin, kita mesti kena ada simbol tambah. Kenapa kita kena ada simbol tambah? Sebab bila kita ceraikan nombor, bila kita pisahkan nombor, dengan ada simbol tambah ni bermaksud kita boleh jumlahkan balik untuk dapat semula nombor yang atas ni. Bila kita dah dapat jawapan nanti, bila kita jumlah balik, kita mesti kena akan dapat 24,195. Sebab itu kita kena letakkan simbol tambah. Kalau kita letak simbol lain, contoh kalau kita letak simbol koma lah contoh. Okey, maksudnya dia tidak akan dapat balik nombor yang sama. Jadi itu bukan dah jadi cerakin.
Itu kita cuma tulis je. Kita tulis balik sahaja kan. Okey, jadi kita teruskan. Kemudian kita ambil untuk nilai tempat ribu, kita akan salin semula digit dan kita masukkan nilai tempat untuk jadi 4,000. Okey, ingat jangan tulis nilai tempat ribu ni je. Mana boleh puluh ribu tambah ribu. Apa benda kan? Mestilah kena tulis digit dia sekali. Okey, seterusnya. Okey, mesti ada simbol tambah. Kemudian kita tengok untuk nilai tempat ratus, apa digit dalam rumah ratus? 1. Jadi kita salin balik 100. Okey, kemudian simbol tambah sekali lagi. Kita tengok pula rumah puluh. Apa digit untuk rumah puluh? 9 kan? Jadi kita salin untuk dapatkan 90. Kemudian sama juga kita kena ada simbol tambah. Dan last sekali, akhir sekali kita ada untuk rumah sah, digitnya adalah 5. Jadi kita salin 5 sah. Okey, jadi kalau kamu tengok bila kita cerakinkan mengikut nilai tempat, kita mesti ada nilai tempatnya. Tapi digitnya pun mesti kena ada. Tak logiklah kalau tiba-tiba puluh ribu tambah ribu tambah ratus tambah puluh tambah sah. Tak logik. Apa benda yang ditambah? Sebab itu kita kena letakkan digit dia. Okey, sekarang ni kita nak tengok kalau kita nak cerakinkan nombor yang diberi mengikut nilai digit. Kalau tadi nilai tempat, sekarang ni nilai digit. Jadi kalau nilai digit kita tengoklah bahagian nilai digit. Dan hari tu kita dah belajar nilai digit ini kita tulis dalam bentuk angka. Jadi tak boleh ada perkataan pun. Tak boleh ada perkataan ribu ke ratus ke, tak boleh. Jadi kita cuma tulis angka sahaja. Dan kita gantikan sahaja. Salin je. Okey, 20,000. Yang ini pun mesti kena ada tambah ya. Okey, 20,000 tambah 4,000 tambah 100 tambah 90 dan yang terakhir tambah 5. Jadi dua benda ni sebenarnya sama. Jadi kita tengoklah soalan. Kalau dia kata cerakinkan mengikut nilai tempat, pastikan ada nilai tempatnya. Okey, kalau dia kata cerakinkan mengikut nilai digit, cuma tuliskan angka sahaja. Okey, dan sekali lagi cikgu ingatkan, bila kita cerakin, yang paling penting mesti ada simbol tambah. Sebab bila kamu tengok contoh, kita tambahkan semua ini, baru kita boleh dapat balik 24,195 ni. Kalau tak ada simbol tambah, tak jadilah. Tak jadi apa-apalah. Okey, sama juga untuk nilai tempat. Baik, tak apa. Kalau kurang jelas, kita tengok contoh seterusnya. Okey, contoh seterusnya kita ada 77,623. Sebab kali ni cikgu nak tunjuk contoh untuk kedua-dua sekali. Jadi kita cari dulu nilai tempat bagi setiap satu dan kita cari dulu nilai digit bagi setiap digit ataupun bagi setiap angka. Yang ini patutnya kamu dah hebatlah sebabnya kita dah belajar kan nilai tempat dengan nilai digit dalam pembelajaran yang lepas. Okey, jadi kalau soalan dia akan tanya sama ada cerakinkan mengikut nilai tempat ataupun nilai digit. Okey, jadi untuk yang ini kita akan tengok contoh satu persatu. Kalau dia kata cerakinkan mengikut nilai tempat. Jadi nilai tempat macam tadi cikgu dah ajar, mesti ada perkataan dan digitnya. Okey, mesti ada perkataan dengan digitnya sebab kita nak cerakin. Kalau dia minta nilai tempat sahaja, lain. Kalau nilai tempat sahaja, perkataan je lah. Tapi bila kita kata cerakinkan mengikut nilai tempat, mesti kena ada digit. Jadi kita salin sahaja. Yang pertama adalah 70,000. Mesti kena ada simbol apa? Simbol tambah. Okey, kemudian kita pergi ke rumah seterusnya. Okey, salin sahaja 7,000 tambah seterusnya rumah ratus. Apa digit di atas? 6 kan? Jadi 600 tambah rumah puluh, digit dia adalah 2, jadi 20 tambah seterusnya rumah sah, digitnya adalah 3, jadi tambah 3 sah. Ini jika soalan minta cerakinkan mengikut nilai tempat.
Okey, kalau dia minta cerakinkan mengikut nilai digit. Jadi kita akan cari jawapan berdasarkan nilai digit yang kita dah jumpa tadi, yang kita dah cari tadi. Jadi kita cuma salin balik semua nilai digit dan kita tambahkan simbol tambah. Kita cuma letakkan simbol tambah. Jadi kita ada 70,000 tambah 7,000 tambah 600 tambah 20 tambah 3. Okey, dia sama saja. Nilai dia akan jadi sama. Kalau kamu tambahkan nilai tempat ni, kita akan dapat balik 77,623. Kalau kamu tambahkan nilai digit pun, tetap kita akan dapat 77,623. Jadi bergantung kepada soalan. Okey, contoh seterusnya kalau melibatkan angka sifar ataupun kosong. Contoh yang cikgu bagi dekat skrin adalah 50,211. Jadi, benda yang sama, kita nak tunjukkan kedua-dua contoh, kedua-dua jenis nilai tempat dengan nilai digit. Jadi kita cari dululah rumah untuk setiap angka, okey, dan nilai digit bagi setiap angka. Okey. Ini ingat balik kita dah belajar masa kita belajar nilai digit itu kenapa kosong itu ditulis sekali sahaja. Kalau kamu tak ingat, kamu boleh rujuk balik video yang lama itulah. Okey. So kita nak cerakinkan 50,000 ini, 50,211 ini mengikut nilai tempat. Kalau soalan minta nilai tempat, benda yang sama. Okey, kita akan ambil angka ataupun digit bersama dengan nilai tempatnya. Jadi untuk yang pertama adalah 5, kemudian dalam perkataan puluh ribu. Simbol tambah, seterusnya kita pergi ke rumah ribu. Okey, digitnya adalah kosong, jadi kosong ribu lah ataupun sifar ribu tambah, seterusnya rumah ratus, kita ada digit 2, jadi 200 tambah rumah puluh, digitnya 1, jadi 10 tambah, dan yang terakhir untuk rumah sa kita ada 1 sa. Okey, ini untuk nilai tempat. Walaupun kosong ini tidak ada nilai, kita tetap tuliskan untuk nilai tempat dia. Okey. Kemudian kita tengok contoh untuk nilai digit. Okey, cerakinkan mengikut nilai digit. Okey, jadi sama juga kita akan tengok pada bahagian nilai digit. Okey, jadi kita akan mulakan dengan 50,000 tambah sifar tambah 200 tambah 10 tambah 1. Okey, kalau dalam soalan kamu jawab macam ni, cikgu dah letakkan betul. Cikgu dah tanda betul dah. Tetapi kita ada satu lagi cara untuk tulis jawapan. Kenapa? Sebab kalau kamu tengok kosong ataupun sifar yang ini pada tempat ribu ni, dia tak ada nilai. Jadi kalau kamu tulis ke, kamu tak tulis ke, tidak memberi sebarang perbezaan. Macam tadi cikgu kata, kalau kamu dah tulis macam ni, cikgu dah tanda betul dah. Tapi kalau kamu tak tulis untuk nilai kosong ni pun, betul juga. Sebab kalau kosong tu kita letak ke, kita tak letak ke, kita tetap akan dapat 50,211 untuk nilai digit ni. Jadi, kamu ada dua pilihan. Sama ada kamu tulis ataupun kamu tak tulis. Kalau cikgu cadangkan kamu tak perlulah tulis. Sebab kosong tu tak ada nilai pun. Jadi, ah, cara tulis jawapan yang kedua, kita boleh hilangkan sahaja kosong tu. Kemudian kita terus tulis. Lepas 10,000 ni kita terus masuk kepada ratus. Sebab ribu ni tidak ada nilai. Okey, jadi terpulanglah pada kamu. Dua-dua cikgu terima jawapan dia. Okey, kita tengok contoh lagi satu yang melibatkan angka ataupun digit sifar ataupun kosong. Jadi cikgu ada 94,090. Jadi sama juga macam tadi, kita nak tengok beza antara kedua-dua. Jadi kita cari dulu nilai tempat dan nilai digit dia. Jadi untuk cerakinkan 94,090 ini, kita nak cerakinkan ikut nilai tempat dulu. Jadi kita tengoklah satu persatu. Sama macam tadi, kita dah jumpa 10,000, apa digitnya? 9. Jadi kita salin balik 90,000, simbol tambah. Kemudian untuk nilai tempat ribu kita ada 4,000, nilai tempat ratus kita ada sifar ratus, nilai tempat puluh kita ada 90,
Dan untuk nilai tempat sa, kita ada sifar sa. Okey. Alright. Okey, yang ini kena tulislah. Kalau tadi nilai digit tak payah tulis pun tak apa kan, tapi untuk nilai tempat cikgu nasihatkan kamu tulislah. Okey, untuk, uh, nilai tempat walaupun, digitnya adalah kosong. Alright, sekarang ni kita nak tengok untuk nilai digit. Nilai digit kita dah jumpa, kita dah cari tadi, jadi kita salin balik sahaja. Kita ada 90,000 tambah 4,000 tambah sifar, sifar yang untuk ratus ni, tambah 90 dan tambah sifar. Yang belakang sekali untuk sa. Okey, jadi macam cikgu cakap tadi, kalau kamu biarkan jawapan macam ni, cikgu dah tanda betul, tak ada masalah. Cikgu tak kata salah pun. Kamu akan dapat markah lah kalau kata dalam periksa kan, dalam exam. Tapi cikgu cadangkan sebab kita dah tahu bahawa kedua-dua kosong ini ataupun sifar ini tidak ada nilai. Jadi tak bagi perbezaan pun kalau kamu tulis ataupun kamu tak tulis. Okey, jadi cikgu cadangkan kalau macam ni kita hilangkan sahaja. Tak perlu tulis. Jadi jawapan nanti kita akan dapat untuk 3 tempat ni sahaja. Jadi 90,000 tambah 40,000 tambah 4,000 tambah 90. Tetap akan dapat 94,090. Tapi sekali lagi cikgu, tekankan, tak ada masalah kalau kamu nak tulis kosong tu, no problem, okey? Ah, jadi dua-dua jawapan pun cikgu terima, don't worry Okey, sekarang ni kita nak tengok, latihan. Okey, kita nak tengok latihan. Kalau diberikan 75,192 dan soalannya kata cerakinkan nombor di atas mengikut nilai tempat. Ini kita punya indikatornya. Ini kita nak tengok cara jawapan macam mana yang kita nak tulis. Kalau tadi kamu dah tengok contoh untuk dua-dua sekali. Sekarang ni kalau dalam soalan, dia dah nyatakan sama ada dia nak nilai tempat ataupun nilai digit. Jadi kalau nilai tempat, ingat balik nilai tempat ini berkait dengan perkataan. Okey, jadi mesti jawapan kamu ada perkataan ini. Perkataan dalam nilai tempat ini, jenis-jenis nilai tempat ni. Jadi kita nak tengok. Yang pertama 7. 7 nilai tempatnya adalah puluh ribu. Jadi kita kena salin balik dalam perkataan. Kenapa dalam perkataan? Sebab soalan tanya nilai tempat. Okey, kalau soalan tanya nilai digit dalam angka. Okey, jangan lupa kena ada simbol tambah. 5, 5 apa? 5,000 tuliskan dalam perkataan. Tambah 1 berada dalam rumah, ratus. Okey, tuliskan. Tambah 9 nilai tempatnya puluh, tambah 2 nilai tempatnya sa. Okey, jadi bila dia tanya nilai tempat, jawapan kamu pun mesti kena ada nilai tempat. Itu sahaja. Okey, kemudian kita tengok contoh seterusnya. Okey, 60,789. Sama juga kalau soalannya cerakinkan nombor di atas mengikut nilai tempat. Jadi kena ingat nilai tempat mesti ada rumah nombor ataupun perkataan. Okey, jadi kita akan salin mengikut rumah-rumah dia lah. Jadi kita mulakan dengan yang pertama, 6. Okey, 6 ni 6 apa? 60,000. Tuliskan dalam perkataan. Kemudian ada simbol tambah, sifar rumahnya ribu, tambah 700 rumahnya, tambah 8 nilai tempatnya puluh, tambah 9 nilai tempatnya sa. Okey, yang ini kalau kamu tanya, "Cikgu, boleh tak saya tak nak tulis 0,000 ni?" Macam tadi kan cikgu main hilang-hilangkan je kan. Okey, untuk nilai tempat sekali lagi cikgu ulang, saya cadangkan untuk nilai tempat kita tulis. Okey, kita tulis. Kalau nilai digit lain cerita. Okey, tapi kalau untuk nilai tempat cikgu cadangkan kita tulis. Okey, walaupun sifar ataupun kosong ini tidak ada nilai. Alright? Okey, seterusnya 12,345 kalau soalan kata cerakinkan nombor di atas mengikut nilai digit. Jadi kali ini kita nak mencari nilai digit. Bila kita kata nilai digit, dah tak adalah perkataan sa, puluh, ratus, ribu tu. Dah tak ada dah. Sebab nilai digit ni kita akan tulis dalam bentuk angka. Jadi kita tengok dulu. Satu ini apa nilai dia? Kita dah belajar dulu masa video yang sebelum ni. Satu ini nilai dia adalah 10,000. Okey, kemudian kita akan tambah
2 ini adalah 2,000 tambah 3 ini adalah 3,000 tambah 4 adalah 40 dan tambah 5 adalah 5 sah. 5 sah ni satu je lah digit dia. Okey? Jadi kalau untuk nilai digit, langsung tak ada perkataan ataupun langsung tak ada nilai tempat pada jawapan kamu. Semuanya dalam angka. Dan bila kita tambah, kita jumlahkan balik ni, kita akan dapat semula 12,345. Itu bezanya dengan cerakinkan mengikut nilai tempat. Okey? Baik, kita tengok lagi contoh. 88,006. Tengok banyak kosong kat situ kan. So kita nak tengok macam mana kita nak cerakinkan nombor ni mengikut nilai digit. Jadi sekali lagi nilai digit ini kita akan tulis dalam angka. Okey, kita tidak akan tulis langsung perkataan apa-apa. Okey, jadi kita nak cerakinkan 8, apa nilai dia? 8 ni adalah 80,000. Kemudian kita ada simbol tambah. 8 yang kedua, nilai dia adalah 8,000 tambah sifar, walaupun dia pada ratus, kita tulis sekali sahaja. Okey, kemudian tambah sifar yang kedua ni pun sifar dia dekat puluh, tapi kita tulis sekali sahaja, tambah 6. Okey, macam cikgu kata tadi, kalau kamu biarkan jawapan macam ni, kamu dah betul. Okey, cuma saya nasihatkan bila kita melibatkan sifar yang tidak ada nilai, tak payah tulis pun tak apa. Supaya jawapan kita lebih kemas dan lebih simple, lebih mudah. Jadi kalau kosong ini, kalau sifar ni cikgu buang pun tak ada masalah. Jadi jawapan kamu tinggal macam ni je lah. Okey, 80,000 tambah 8,000 tambah 6. Okey, jadi secara rumusan, secara kesimpulannya, cerakinkan nombor ni kita ulang balik, kita cuma nak pisahkan nombor. Contoh kita nak pisahkan 9, 2, 1, 5, 8 ni kita nak jauh-jauhkan dia. Tapi bukannya jauhkan macam ni je. Tak bolehlah tinggal satu angka je. Kita nak jauhkan dia, kita nak pisahkan dia mengikut dua jenis. Nilai digit pun boleh, nilai tempat pun boleh. Apa beza dia? Kalau nilai digit, jawapan kamu semua kena ada dalam angka. Dan kalau nilai tempat, mestilah ada nilai tempatnya. Okey, tapi janganlah tulis puluh ribu, tambah ribu, tambah ratus, tambah puluh, tambah sah. Apa yang nak ditambah? Betul tak? Mana boleh kita tambahkan perkataan sahaja. Jadi sebab itu kita kena letakkan digit di bahagian hadapan bergantung kepada soalan dan bergantung kepada nilai tempat dia. Okey, dan satu lagi benda yang penting, untuk cerakin mesti kena ada simbol tambah. Mesti. Wajib. Bukannya sunat, bukannya makruh. Wajib ada simbol tambah. Kenapa kena ada simbol tambah? Sebab bila kita jumlahkan balik dua-dua ni, baru kita akan dapat semula nombor yang soalan bagi. Kalau contoh yang ni 92,158 lah. Okey, cikgu harap kamu boleh faham pembelajaran hari ini dan kamu boleh rujuk video ini untuk menjawab tugasan-tugasan yang akan cikgu berikan sebentar lagi. Jadi kita jumpa lagi dalam pembelajaran yang seterusnya. Terima kasih. Jumpa lagi.